Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan ulasan saya terhadap video Dr. Haris ini. Link saya berikan dalam kotak description. Dalam video ini saya akan ulas bahawa kononnya Dr. Mazhar telah membahagikan puak terhadap umat Islam di Malaysia. Ayuh kita dengar apa yang diperkatakan oleh Dr. Haris dan kemudian saya akan ulas. Dan yang paling krusialnya, nampak Dr. Mazhar telah membahagikan puak di dalam Malaysia ini, yang mana Dr. Mazhar sentiasa menyebut di hujung-hujung video, hampa kami, ataupun Dr. Mazhar mengatakan kamu buat tak apa, kami buat tak boleh. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Ulasan saya dimulakan dengan satu soalan, yang ini adakah dengan menyebut hampa dan kami atau kamu dan kami bererti telah membahagikan umat Islam di Malaysia kepada dua puak? Sebenarnya ini sesuatu yang subjektif. Orang yang cenderung kepada perpecahan, orang yang fikirannya, hatinya cenderung kepada perpecahan, cenderung kepada suasana berpuak-puak, akan memahaminya sebagai pembahagian umat Islam di Malaysia sebagai dua puak. Tak mengapa, jika Dr. Haris memahaminya sebagai membahagikan umat Islam di Malaysia kepada puak, ayuh kita dengar perkataan Ustaz Wadi Anwar dalam rakaman berikut ini. Rakaman ini adalah daripada satu liqa' fikri di tempat yang sama di dalam negeri Perlis. Ia adalah majlis yang berbeza, ya. Bukan majlis sembang santai yang menjadi panas hujung Mac baru-baru ini. Liqa' fikri ini asalnya adalah kuliah Maghrib, tetapi kemudian ditukar nama menjadi liqa' fikri sebagaimana yang diumumkan sendiri oleh pengerusi majlis di awal majlis dalam rangka mengelakkan daripada suasana menganjurkan kuliah agama tanpa tauliah. Maknanya mereka tahu bahawa mereka menganjurkan kuliah agama tanpa tauliah, tapi tukar nama dalam rangka untuk mengelakkannya, ya. Saya ada rakaman tapi tak mengapa, sebab yang kita nak fokus adalah kepada perkataan Ustaz Wadi Anwar yang nanti relax akan saya mainkan rakamannya, ya. Bila saya mainkan rakaman itu, perhatikan bagaimana Ustaz Wadi juga menyebut saya dan depa. Beliau menyebut lagi depa tak bagi, lagi saya mai. Nah, jika ikut kayu ukur kefahaman Dr. Haris, Ustaz Wadi Anwar juga telah membahagikan umat Islam di Malaysia kepada dua puak. Puak saya dan puak depa. Depa ni maksudnya mereka lah kan, kalau mengikut logat utara. Betul ke para penonton dari utara? Okey. Sebelum saya mainkan potongan rakaman itu, ingin juga saya tarik perhatian para penonton kepada beberapa kenyataan Ustaz Wadi Anwar. Pertama, perhatikan bagaimana Ustaz Wadi sebut bahawa di negeri lain dia hanya bagi kuliah setahun sekali, tetapi khas di Perlis, special untuk penduduk Perlis, dia bagi kuliah tiap-tiap bulan. Kedua, Ustaz Wadi sebut lagi depa tak bagi, lagi saya mai, menunjukkan Ustaz Wadi tetap berdegil melakukan kuliah agama di Perlis dengan pengetahuan beliau tidak ada tauliah dan melanggar undang-undang Perlis. Perkataan lagi depa tak bagi menunjukkan Ustaz Wadi sedia mengetahui pihak Jabatan Agama Islam Perlis tidak membenarkan, tidak mengizinkan apa yang dia lakukan itu. Ketiga, semakkan saya secara atas talian kepada senarai pemegang tauliah di Selangor mendapati Ustaz Wadi Anwar tiada tauliah mengajar di Selangor. Di sini ingin saya bertanya, beranikah Ustaz Wadi Anwar tetap membuat kuliah setiap bulan khas bagi para peminatnya di Selangor? Tentu tidak, kerana Selangor dikenali bersikap tegas dalam isu tauliah ini. Sementara Perlis pula bersikap toleran dan berhikmah. Namun, ini telah diambil kesempatan, taken advantage of oleh Ustaz Wadi, sehingga beliau sendiri mengaku lagi depa tak bagi, lagi saya mai. Maksud saya di sini, kenapa slogan tu lagi depa tak bagi, lagi saya mai,
diguna pakai oleh Ustaz Wadi di negeri-negeri lain, termasuklah Selangor ataupun khasnya Selangor. Kenapa di Perlis saja? Apakah Ustaz Wadi menyalahguna, mengambil kesempatan dengan cara yang salah terhadap sikap Jabatan Agama Islam Perlis yang bersikap toleran, tidak mahu mengambil tindakan fizikal? So you take advantage of it the wrong way. Kan? Okey. Ayuh kita dengar potongan rakaman yang saya maksudkan. Ia pendek saja, 23-24 saat, tetapi di dalamnya mengandungi petunjuk yang jelas tentang orang yang sedang bercakap itu. Ayuh kita dengar. Doa lah kita main tiap bulan. Mau tak ni? Negeri lain tak ada orang khas dah untuk penduduk Perlis. Negeri lain setahun sekali yang saya pergi. Yang ini special sikit. Lagi dia tak bagi, lagi saya main. Sebab Allah bagi, insyaAllah. Allah izinkan. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Jadi, kalau diikutkan kepada kayu ukur kefahaman Dr. Haris, Ustaz Wadi Anwar juga telah membahagikan umat Islam kepada puak saya dan puak mereka. Okey, tak apa. Apa yang lebih menarik atau apa yang lebih dahsyat, Dr. Ismail sendiri, Dr. Haris Ismail sendiri telah membahagikan umat Islam Malaysia bukan sekadar kepada dua pihak, tetapi kepada banyak puak. Okay? Bukan sekadar kepada dua puak, tetapi banyak puak. Dalam satu rakamannya yang menemu ramah Ustaz Kazim alias Dr. Haris sendiri telah menyebut kita dan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu adalah plural, bererti banyak ya. Dr. Haris juga menyebut kita dan mereka. Ayuh kita dengar pembahagian Dr. Haris ke atas umat Islam Malaysia ni kepada banyak puak ya. Satu lagi berkenaan ibadat kita pula. Sekarang kita di bulan Ramadan ni, dah masuk bulan Ramadan. Tiap-tiap tahun kita akan dapat satu kenyataan daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan banyak bid'ah yang kita lakukan dalam ibadat puasa ni. Puasa bila malam kita berterawih dan sebagainya, ada banyak bid'ah-bid'ah yang dilemparkan kepada kita yang dah biasa kita lakukan ni. Apa pandangan Datuk tentang perkataan-perkataan mereka yang mengatakan ibadat yang kita lakukan ni sebagai bid'ah ni? Apa pendapat? Okey, pandai mengata orang lain padahal apa yang dikatakan itu kena ke atas ustaz pujaan sendiri dan kena ke atas batang hidung sendiri. Sebab itulah tajuk video ini, Dr. Haris versus Dr. Haris. You are contradicting yourself as per normal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita umat Islam memang umat yang satu. Kita bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita menyebut diri kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan ahli bermaksud pakar, perkataan ahli juga bermaksud keluarga. Justru kita adalah pakar dan juga keluarga sunnah. Dan kita berjemaah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada yang menyebut-nyebut bahawa diri mereka adalah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun mereka tidak kenal sunnah, jauh daripada sunnah, bahkan ada kalanya menentang dan membenci sunnah. Peranan kita ialah mengajak dan menjemput mereka kepada sunnah dengan dakwah yang hikmah dan juga dakwah yang hilmiah. Maknanya kita menganalisa, mengkaji serta mengkritik pandangan-pandangan itu secara ilmiah dengan dalil, fakta dan hujah supaya keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi semakin besar dan semakin besar. Di sana juga ada seorang yang berakidah bahawa sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, dia tetap dikira sebagai seorang Muslim. Orang ini jelas-jelas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan juga Asy'ariyah, bukan juga Maturidiyah, dan bukan juga seperti orang tu sendiri sebut Maturudiyah. Tahukah anda siapa orang itu? Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.